Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Selamat pagi, 1 Julai anda bersama saya Amirul Hakim Lokman. Tajuk utama hari ini. Bot terbalik ditunda ke Muara di Bacok. Semua diseru terus patuh SOP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pihak diseru untuk memberikan kerjasama bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negara ini memandangkan lebih banyak subsektor akan mula dibuka esok. Pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP adalah perkara paling utama dalam memastikan proses pemulihan negara berjalan lancar selain kes jangkitan terus berkurangan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, penularan kes di dalam komuniti adalah terkawal meskipun kebanyakan sektor ekonomi dibuka dan sedang beroperasi sepenuhnya. Situasi itu membuktikan bahawa pemulihan negara telah bermula daripada segi mengimbangi nyawa dan mata pencarian rakyat. Sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada 10 Jun lalu, taburan kes harian dalam lingkungan 1 hingga 2 angka dengan jumlah keseluruhan 303 kes. Datuk Dr. Nur Hisham memetik Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom dalam taklimat secara maya berkata, pandemik COVID-19 di dunia masih belum berakhir, malah kes secara global semakin meningkat dan memberi amaran bahawa jangkitan virus dijangka akan semakin melarat. Justru, KKM menyeru orang ramai supaya tidak alpa dengan trend penurunan kes COVID-19 di negara ini. Sebaliknya, lebih berwaspada serta mematuhi SOP dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan pada setiap masa. Bot yang terbalik dan hampir tenggelam yang meragut 5 nyawa berjaya ditunda ke Muara Kemasin di Bacok, Kelantan petang semalam. Bagaimanapun, pemeriksaan oleh unit penyelam tidak menemui mangsa lain yang terperangkap di dalam bot itu. Dalam kali lakukan tadi, kita ambil masa yang agak lama kerana bot yang ditunda dan yang menunda itu mempunyai masalah. Jadi lebih kurang dalam pukul 6 suku tadi sampai, tetapi mengambil masa yang agak lama untuk di settle downkan di sanalah sebab kita akan tinggalkan dia dengan pelampung dan diletakkan sauh. Katanya usaha menunda bot berkenaan sejauh 18 batu nautika dari lokasi kejadian bagi membolehkan pemeriksaan lanjut dilakukan dan mengelakkan bot tenggelam. Pemeriksaan dilakukan 4 anggota penyelam daripada unit Scuba Bomber dan Penyelamat dan unit Selam Maritim Malaysia. Operasi mengambil masa lama kerana banyak objek dan halangan termasuk tali di dalam bot selain ombak yang kuat. Operasi mencari dan menyelamat akan dipertingkatkan pagi ini bagi mengesan baki 3 mangsa yang hilang. Ia membabitkan sektor kawasan pencarian seluas 324 batu nautika berbanding 162 batu nautika semalam. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini, operasi mencari dan menyelamat 3 yang masih belum ditemui itu, kita terus saja langsung ke Bacok bersama wartawan kami, Shanun Hanif Abdullah Suhaimi yang telah menunggu di lokasi sejak jam 7 pagi tadi. Baik Shanun, bagaimana keadaannya di sana? Terima kasih rakan tugas di Seri Pentas. Saya kini berada di lokasi Jeti Kemasin dan seawal jam 6 pagi tadi pasukan penyelamat telah pun mencari mangsa di kawasan yang dipercayai 3 lagi mangsa hilang itu kemungkinan berada di kawasan itu. Dan saya bersama satu keluarga Harun Daud yang sejak semalam telah menunggu di kawasan ini. Saya bersama Ikhwan. Assalamualaikum Ikhwan, apa khabar? Jadi boleh cerita macam mana perasaan dan harapan keluarga Ikhwan? Perasaan tu ialah benda kita tak jangka nak jadi kan. Semestinya satu family berasa sedih dan kita sangat berharap lah. Paling kalau betul ayah dah tak ada,
paling tak pun kita dapat tengok jenazah ayah buat kali terakhir. Tapi yalah, kita sekarang ni kita boleh berharap pada Allah lah. Harap yang terbaik lah. Semoga ayah dapat dijumpai secepat mungkin lah. Dan macam mana pula ibunya kalau puan mungkin ada yang dalam katakan? Saya pun berharap agar suami saya dijumpai dengan keadaan yang selamat walaupun berada di tengah lautan. Kami harap dia selamat kembali kepada kami walaupun berada dalam keadaan macam mana sekalipun. Kami berharap insya-Allah kami akan tunggu sampai berjumpa. Kami tak kira walaupun keadaan walau bagaimana sekalipun, kita telah reda dengan ketentuan ilahi. Ya, saya difahamkan juga bahawa semalam bot yang membawa ke semua mereka yang menangkap ikan ni telah pun ditarik dan operasi menyelam ke dalam bot itu telah pun dilakukan, namun dapati tidak ada mangsa-mangsa di dalam. Jadi oleh kerana itu operasi di tengah lautan telah dilakukan sejak pagi tadi. Jadi itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas. Terima kasih Shannon dengan laporan itu. Seterusnya, kerajaan negeri dalam pada itu memberi sumbangan segera kepada keluarga mangsa. Sumbangan membabitkan RM1,000 kepada waris mangsa yang meninggal dunia dan RM500 kepada mangsa yang terselamat. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata, sumbangan itu diberikan melalui tabung Serambi Mekah kepada 20 keluarga mangsa yang terbabit dalam tragedi itu. Biasanya melalui tabung Serambi Mekah lah. Itu sememangnya kita beri. Melalui tabung Serambi Mekah sebagai, dan juga biasanya JKM pun ada. Dan sekarang ni sedang kita susun untuk memberi bantuan selepas kita lihat kesemuanya. Ya, insya-Allah. Beliau dalam pada itu meminta orang ramai yang keluar ke laut untuk terus mengutamakan keselamatan diri dan mengikut peraturan. Ia termasuk ketika melakukan aktiviti memancing dan mencandat sotong ketika ini yang mengalami cuaca tidak menentu serta hujan dan ribut. Selain bantuan kerajaan negeri, Pusat Khidmat Parlimen Pasir Mas turut memberi sumbangan segera RM1,000 kepada waris mangsa yang meninggal dunia dalam kejadian itu. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM Terengganu tidak akan berkompromi dengan mana-mana pengusaha bot yang dikesan membawa penumpang lebih daripada yang dibenarkan. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli memberi amaran pihaknya akan mengambil tindakan tegas termasuk menahan mereka yang melakukan kesalahan terbabit. APMM tidak menafikan ada sebahagian pengusaha bot berbuat demikian bagi mengaut keuntungan sehingga mengabaikan aspek keselamatan. Antara yang dikesan membabitkan pengusaha bot yang membawa penumpang untuk aktiviti mencandat sotong, membawa pelancong ke Pulau Peranginan dan pemilik bot menangkap ikan. Pengusaha perlu mematuhi, terutamanya dari segi muatan ataupun jumlah penumpang yang perlu dibawa. Mesti kita akan patuh. Kalau tidak, pihak APMM kita tak akan mengambil berbicara lagi lah. Kita akan buat penangkapan kepada pengusaha-pengusaha yang membenarkan penumpang-penumpang ni dibawa secara berlebihan. Itu amaran saya lah kepada pengusaha-pengusaha supaya tidak melanggar peraturan dan sebagainya. Beliau terdahulu mengikut operasi menenggelamkan 2 buah bot pendatang asing Vietnam yang dilucut hak oleh Maritim Terengganu di perairan Kuala Terengganu. Aktiviti jual beli hartanah dijangka kembali pulih secara berperingkat selepas susut sehingga 19% ekoran penularan pandemik COVID-19. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata ia termasuk langkah pemulihan terhadap sektor berkenaan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan melalui insentif pemilikan rumah khususnya di bawah nilai RM500,000. I believe that during COVID time of 3 months where the people, rakyat has to stay at home, they begin to appreciate how important is their house, how important is their home. So therefore they would want to have a better home in future, they want to have a better living space, they want to have better environment. So I think this will motivate them to
change their mindset to keep their money to own asset and property. Beliau terdahulu hadir pada majlis penyampaian anugerah Asia Pacific Conference of Young Scientists 2019 anjuran Yayasan Pendidikan Ceras di Dewan Pusat Rekreasi Ceras Ibu Negara. Tambah beliau, dari segi kerja-kerja pembangunan, sektor hartanah negara dilaporkan berada pada tahap yang konsisten, malah lebih baik berbanding suku tahun pertama. Sarawak akan meneruskan pembinaan 3 jambatan yang dibatalkan Kerajaan Persekutuan terdahulu dengan menggunakan peruntukan sendiri. Menurut Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg, kerajaan negeri mempunyai kewangan yang kukuh untuk membiayai projek berkenaan. Ke depan, we are committed, so we proceed with the project so that there is no delay. 5 jawatan. No delay. Maybe what we do, since we take up this project, ada project finance. Ya, minta ya, correct. In lieu of that, we get money from some other project. So ada project. 3 projek berkenaan adalah Jambatan Rambungan, Jambatan Batang Igan dan Jambatan Batang Lupa. Ketiga-tiga jambatan itu perlu dilaksana dalam menjayakan inisiatif pembangunan infrastruktur lebuh raya pesisir di negeri itu. Setakat ini, pembinaan Jambatan Rambungan telah dimulakan November tahun lalu menelan kos hampir RM100 juta manakala 2 lagi jambatan masih pada peringkat perancangan. Seorang ibu tunggal bersama 4 anak termasuk seorang berstatus orang kurang upaya OKU tinggal sehelai sepinggang selepas rumah mereka di Kampung Pulau Duyung Kecil, Kuala Nerus, Terengganu musnah dijilat api. Dalam kejadian itu, rumah pusaka didiami Rohaini Yusof, 52 tahun, musnah 100% dengan kerugian dianggarkan bernilai RM50,000. Kejadian dipercayai berlaku ketika dia bersama 4 anaknya berada di kawasan halaman rumah sebelum terlihat asap dari ruang tamu disusuli api besar membakar kediamannya. Kita nampak asap, lepas tu kita kabarlah je yang belah ni. Kata kakak, umur terbakar kak, umur terbakar. Lepas tu lelaki dia telefonlah bomba. Lepas tu kita pun tak dah nak ambil apa, selas pinggang lah lagi. Sementara itu, Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu, Mohtadollah, berkata 23 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Bomba bagaimanapun berdepan kesukaran untuk ke lokasi kerana jalan terlalu sempit selain pilih bomba berada pada jarak 120 meter dari tempat kejadian. Kesukaran kita sedikit adalah disebabkan oleh jalan terlalu sempit untuk kita sampai di lokasi kebakaran dan juga pilih bomba berada lebih kurang 400 kaki jarak ke tempat kejadian. Kerugian akibat kebakaran membabitkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pasir Gudang 3 Johor dianggar mencecah RM1 juta. Exco Johor Mazlan Bujang berkata hasil penilaian awal itu melibatkan perkakas seperti komputer selain beberapa bilik dan bumbung yang terbakar. Kita dah mengarahkan untuk Jabatan Pendidikan Daerah bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri untuk bincangkan tentang langkah-langkah susulan iaitu proses penambahbaikan dalam pelantikan kontraktor dan sebagainya dan melihat juga tentang punca-punca kewangan untuk kita menyelesaikan masalah membaiki semula bangunan yang telah terlibat. Sesi pembelajaran di sekolah itu beroperasi seperti biasa kerana kebakaran tidak melibatkan bilik darjah. Kejadian di tingkat 3 sekolah itu disedari guru pada pukul 9.49 pagi semalam. Ketika itu, terdapat seramai 250 pelajar tingkatan 5 yang berada di bangunan lain. Manakala 81 guru dan 7 pekerja lain turut berada di sekolah sebelum semua diarahkan ke padang sekolah. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kecederaan pelajar maupun guru dan kaki tangan. 5 buah muzium di Kedah kembali beroperasi selepas lebih 3 bulan ditutup. Pembukaan itu akan diselarikan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Muzium. 5 buah muzium itu ialah Muzium Negeri, Muzium Diraja Kedah, Balai Seni Kedah, Muzium Padi dan Rumah Warisan. Masa untuk pengunjung untuk datang melawat ke muzium pada jam 9 pagi sehingga 5 petang. Iaitu pada hari Selasa hingga hari Ahad lah.
dan kita akan tutup operasi muzium pada hari Isnin untuk kita nak menjalankan proses-proses sanitasi dan juga pembersihan baliklah galeri-galeri pameran demi keselamatan dan juga jaminan pada para pengunjung semualah yang akan melawat ke muzium. Bagi menarik kehadiran pengunjung, Lembaga Muzium Negeri Kedah turut menawarkan hadiah misteri kepada pengunjung bertuah. Akses percuma di 4 dari 5 muzium itu akan menarik kehadiran sekitar 100,000 pengunjung bermula Julai hingga Disember ini. Harga tiket di Muzium Padi juga dikekalkan pada harga RM5 bagi dewasa dan RM2 bagi kanak-kanak. Kanak-kanak di bawah usia 13 tahun bagaimanapun masih belum dibenarkan melawat ke semua muzium itu. Pematuhan SOP lain termasuklah tidak membenarkan lawatan berkumpulan serta lain-lain pematuhan norma baru. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, bahang pilihan raya umum PRU Singapura semakin dirasai apabila penamaan calon diadakan hari ini. Selepas proses itu, kempen akan berlangsung selama 8 hari dan diikuti hari memilih pada 10 Julai. Terkini terdapat 93 kerusi untuk diisi. Difahamkan Parti Tindakan Rakyat PAP pimpinan Lee Hsien Loong bertanding di semua kawasan. PAP yang memenangi setiap pilihan raya sejak Singapura merdeka pada 1965 tidak pernah gagal memperoleh lebih 60% undian. Pada PRU lalu, saingan utama parti itu adalah Parti Pekerja yang hanya memenangi 6 daripada 89 kursi di Parlimen. PRU kali ini disifatkan paling penting bagi republik itu susulan keadaan negara yang masih dilanda COVID-19. Namun proses demokrasi tetap diadakan walaupun mandat kerajaan sepatutnya berakhir pada April 2021. Mekah alami kelembapan ekonomi berikutan pengurangan jemaah haji dan umrah. Difahamkan kota suci yang menerima sekurang-kurangnya kunjungan 2.5 juta jemaah itu memperoleh pendapatan sekitar 51.42 bilion ringgit setiap tahun. Rentetan pandemik COVID-19, Arab Saudi terpaksa menghadkan jumlah umat Islam dari luar negara untuk menunaikan haji tahun ini. Selain kota ibadat tumpuan dunia, ekonomi Makkah turut dijana melalui aktiviti perniagaan pusat beli belah dan penginapan. Media tempatan melaporkan pandemik berkenaan menjejaskan sektor perniagaan dengan kebanyakan pekerja diberhentikan, gaji dipotong dan penangguhan bayaran gaji. Mac lalu pihak berkuasa Arab Saudi menggantung ibadah umrah dari luar negara bagi mengelak penularan wabak berkenaan. Bagaimanapun, pihak berkuasa Makkah mengumumkan menerima jemaah haji kurang dari 10,000 bagi mereka yang berada di negara itu. Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun ke atas bekas Menteri Belia dan Sukan Iman Nahrawi atas kesalahan rasuah. Beliau didapati bersalah atas kesalahan menerima rasuah, membolehkan pengeluaran geran bagi jawatan kuasa Sukan Negara KONI dan menerima penghargaan daripada pihak lain ketika menjawat jawatan itu. Nahrawi didapati bersalah tanpa keraguan dalam beberapa kes rasuah. Nahrawi dan penolong peribadinya Miftahul Ulum menerima rasuah bernilai 3.4 juta ringgit untuk membolehkan pembayaran geran yang dicadangkan KONI. Di samping rasuah lain berjumlah 2.5 juta ringgit daripada pihak lain. Mahkamah turut menangguhkan hak Nahrawi untuk dipilih menyandang jawatan di Pejabat Awam selama 4 tahun dan memerintahkannya membayar 5.3 juta ringgit sebagai ganti rugi. Keputusan mahkamah difahamkan ada kaitan dengan usaha ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu kini sedang berjuang untuk memajukan sukan dan pencapaian atlet dalam pertandingan antarabangsa. Bersama asisten pribadi Imam Miftahul Ulum. Suap guna mempercepat besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Liga Perdana Inggeris, Manchester United menewaskan Brighton and Hove Albion 3-0 untuk memberikan tekanan kepada perebutan kedudukan 5 pasukan teratas. Dalam aksi tunggal Liga Perdana Inggeris EPL yang berlangsung pagi tadi, Manchester United berkunjung ke arena Brighton and Hove Albion. Pemain muda Mason Greenwood meletakkan The Red Devils di depan selepas 16 minit permain dimulakan. 13 minit berselang, United mempamerkan ketajaman untuk meledak gol kedua, kali ini dijaringkan oleh Bruno Fernandes.
Hasrat tuan rumah untuk bangkit selepas rehat kian sukar apabila bolos kali ketiga 5 minit selepas aksi bersambung menyaksikan Fernandes menyumbat gol kedua peribadi. Keputusan 3-0 itu merupakan kemenangan ke-11 daripada 15 aksi terakhir sekaligus meletakkan Manchester United di tangga kelima Liga mengumpul 52 mata bersama-sama Wolverhampton Wanderers dan dibezakan 2 mata dengan Chelsea di tempat keempat. Sekian Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Amrul Hakim Lokman. Salam hormat dan Assalamualaikum.